Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita masuk pada tajuk pelajaran yang ke-9 yang bertajuk agama itu nasihat. Sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimin wa ammatihim. Riwayat Imam Muslim. Terjemahannya daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu nasihat. Kami berkata, bagi siapa? Ia bersabda, bagi Allah Ta'ala dan bagi kitabnya dan bagi rasulnya dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang ramai. Baik, terlihat pula kepada huraian hadis di muka surat sebelah, muka 48. Yang ini saya harap awak boleh baca makna perkataan dan cuba fahamkan setiap makna dan juga pengertiannya. Maka di sini dalam huraian hadis ini, ianya menerangkan bahawa asas utama dalam agama Islam iaitu nasihat. Nasihat bolehlah diertikan sebagai memujuk atau mengajak untuk melakukan kebaikan dan mencegah atau melarang daripada melakukan keburukan. Umat Islam akan hidup dalam aman dan sejahtera serta penuh keberkatan dengan mengamalkan cara nasihat seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kata secara umumnya dalam hadis ini, baginda Rasulullah nak memperingatkan kepada kita, iaitulah dalam hidup kita ni mesti ada saling nasihat menasihati, iaitu dengan mengingatkan kepada diri kita, ingatkan pada orang lain, supaya apa? Supaya kita terarah untuk melakukan perkara-perkara kebaikan dan juga mencegah diri kita daripada perkara-perkara kejahatan. Sebab itulah bila mana kita menasihati orang, sebenarnya kita nak mengajak orang ke arah kebaikan. Dan juga bila mana kita ini dinasihati oleh orang, sebenarnya kita itu dinasihatkan supaya kita meninggalkan perkara-perkara yang lara, maksiat dan juga sebagainya. Baik, kita lihat dahulu seterusnya, iaitu 5 asas agama. Iaitu yang pertama, nasihat kerana Allah. Baik, maksud di sini ialah beriman kepada Allah Ta'ala bahawa dialah sahaja Tuhan yang berhak untuk disembah, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sifat kekurangan. Justeru setiap Muslim wajib melaksanakan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang, melahirkan sifat cinta kepada Allah Ta'ala dan beribadat kepadanya dengan penuh ikhlas dan juga ketaatan. Maksud di sini iaitulah bila mana kita berimankan, bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita melaksanakan segala perkara yang diperintahkan dengan sungguh-sungguh. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sebagainya. Segala-galanya itu kita laksanakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita juga beriman kepada Allah dengan cara kita meninggalkan segala perkara-perkara yang ditegah. Sama ada perkara-perkara yang kita suka ke, kita suka, selagi bila mana perkara tersebut dalam perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, maka kita kena tinggalkan jauh. Maka ini juga antara asas kepada kita untuk kita membina ketakwaan. Baik, yang keduanya, nasihat kerana kitabullah, kitab Allah Ta'ala. Maksudnya beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, di samping beriman bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan beberapa buah kitab sebelum itu kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Dalam rukun iman, kita ada satu rukun, iaitu beriman kepada Alkitab, yakni Al-Quran. Maka sewajibnya pada kita beriman dengan Quran ini daripada segenap sudut yang terkandung dalam Al-Quran. Bermula daripada suratul Fatihah sehingga kepada surah An-Nas, semua surah itu, semua isi kandung itu, kita beriman dan yakin itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kita beriman bahawa setiap isi kandungan, setiap hukum hakam, setiap pensyariatan, setiap perkara-perkara yang disebutkan, setiap perkara-perkara amaran, peringatan, ancaman dan juga ganjaran balasan orang yang beriman ini,
kita beriman itu datangnya daripada Allah, dan dengan iman itulah yang memandu kita untuk kita melaksanakan perintah-perintah ketaatan kepada Allah. Baik. Kita juga perlu memulihkannya, membacanya dengan tertib, mentadabur ayat-ayat Quran, mempelajari isi kandungnya, mengajarkannya serta beramal dengan tuntutannya, kerana Al-Quran itu merupakan kitab hidayah yang perlu dijadikan pegangan dan panduan hidup umat Islam seluruhnya. Masuk ke sini ada perkara yang kita kena jaga hubungan kita dengan Quran. Yang pertama tadi, kita perlu membacanya. Yang pertama, kita perlu memuliakannya. Macam mana nak memuliakannya? Muliakan dengan kita membacanya dengan tertib, dengan bertajwid, dengan penuh kesopanan. Baca dengan kita dalam keadaan berwuduk, menghadap ke arah kiblat, membaca dalam keadaan yang berpakaian sopan. Kemudian kita mentadabur ayat-ayatnya, mana kata kita menghayati isi kandungnya, kita mempelajari isi kandung Al-Quran, mempelajari tentang hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran dan sebagainya. Dan kemudian kita dah baca, kita pula mengajarkannya serta kita pula mengamalkannya dengan segala tuntutan-tuntutan yang terkandung dalam Quran. Kenapa? Quran ini bersifat punca hidayah kepada kita. Orang yang jauh daripada Quran, orang yang jauh daripada hidayah Allah. Orang yang tak baca Quran, sebenarnya orang itulah yang meninggalkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lihat pada seterusnya, nasihat kerana Rasulullah. Bermaksud beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diutuskan Allah Taala untuk membimbing manusia ke jalan kebenaran, membenarkan serta menuruti apa yang dibawanya, mengasihinya serta mencontohi kepribadiannya. Masuk ke sini secara umum yang kita boleh faham, apa-apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua kita beriman, semua kita terima dan juga semua kita laksanakan. Bahkan tidak sekadar apa yang disampaikan oleh baginda, tetapi dari sudut akhlaknya, dari sudut kepribadiannya, dari sudut keterampilannya, dari sudut sunnahnya, itu semuanya kita perlu mencontohi adab-adab dan akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada Allah dengan cara kita ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kita ni cintakan Nabi, kita ikut setiap gerak-geri dan juga akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi sebutkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Baik, lihat pada seterusnya, nasihat kerana para pemimpin. Bermaksud para pemimpin wajib menjalankan tugas dan amanah kepimpinan dengan adil dan menjaga maslahat rakyat dan yang dipimpin berpandukan ajaran Islam. Maka ini yang pertama, seorang pemimpin wajib untuk menjalankan tugasan kepimpinannya itu dengan penuh ketaatan, dengan penuh amanah dan juga dengan penuh dedikasi. Kenapa? Kerana itulah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, amanah yang dilaksanakan itu untuk apa? Untuk maslahat. Iaitu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umum yang perlu dijaga. Dengan demikian, rakyat pula wajib mentaati mereka dalam perkara-perkara kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum syarak, serta mengingatkan mereka untuk menegakkan kebenaran. Selaku rakyat, selagi mana kita ni diarahkan, diperintahkan untuk melakukan perkara kebaikan, maka selama itulah kita ni wajib taat kepada mereka untuk kita laksanakan. Sekiranya mereka melakukan perkara-perkara kemungkaran ataupun tidak melakukan perkara kebenaran, maka kita perlu menegur mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Pemimpin juga boleh ditafsirkan sebagai alim ulama. Dengan itu, alim ulama wajib menyebarkan ilmunya dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh supaya masyarakat mengetahui syariat Allah Ta'ala dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Justru masyarakat wajib menghormati mereka dan menjadikan mereka sebagai rujukan untuk pedoman hidup. Maka dalam hidup kita juga, pemimpin juga boleh dinisbahkan, boleh ditafsirkan sebagai juga dengan para alim ulama. Dan tugasan alim ulama
ialah menyebarkan ilmu, memberikan kefahaman Islam kepada masyarakat, menyedarkan akan pentingnya syariat Allah. Maka ini tugasan para ulama. Dan juga selaku masyarakat, kita ini perlu ada hormat. Perlu ada sifat hormat, menghormati, perlu ada rasa mencintai para ulama, mesti ada rasa nak berdampingan dengan para ulama, kerana ini antara adab kita dengan mereka. Dan juga inilah yang disebut oleh Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu ialah pewaris bagi para nabi. Maka wajib pada kita untuk ikut apa yang disampaikan dan juga menghormati mereka dalam setiap keadaan. Baik. Yang kelima, nasihat kerana masyarakat umum. Bermaksud memimpin mereka ke arah kebenaran yang boleh mendatangkan manfaat di dalam pelbagai aspek kehidupan di dunia serta untuk mencapai kebahagiaan kehidupan abadi di akhirat kelak. Jadi, nasihat untuk masyarakat ni iaitu dengan kita menyeru ke arah kebaikan, mengajak mereka kepada perkara ketaatan dan juga mengajak mereka ni untuk menyedarkan bahawa kehidupan ini ada hubung kait dengan akhirat. Maka bila keadaan sebegitu, maka barulah setiap tindakan kita ada pertimbangan dosa dan pahala, ada pertimbangan syurga dan neraka. Maka bila mana keadaan sebegitu, maka lahirlah ummah ataupun masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lihat pula pengajaran hadis. Yang pertama, wajib bertanya atau mempelajari untuk mengetahui sesuatu perkara yang ada kepentingan dalam agama. Yang kedua, antara teras kekuatan Islam ialah wujudnya masyarakat yang saling nasihat menasihati dan hormat menghormati antara satu sama lain. Yang ketiga, umat Islam wajib menghormati para pemimpin dan ulama serta membantu mereka menegakkan agama Islam. Yang keempat, perlu menjaga adab-adab semasa memberi nasihat supaya matlamatnya dapat dicapai dalam keadaan harmoni, selamat dan berkesan. Baik. Maka di sini kita lihat sedikit kepentingan nasihat menasihati secara ringkas. Antara yang disebutkan sini adalah agama Islam merupakan agama persaudaraan, dan persaudaraan dalam Islam terbina atas dasar iman, kasih sayang dan hormat menghormati antara satu sama lain dalam kalangan seluruh umatnya tanpa mengira bangsa, kaum, keturunan dan apa-apa jua perbezaan individu. Secara umumnya, selaku orang Islam, selaku umat Islam, kita ni diterapkan dengan agama kita untuk memiliki sifat persaudaraan dan juga sifat kasih mengasihani, sifat menghormati di antara satu dan juga yang lain. Kita hormat orang, orang akan hormat kita. Kita kasih kepada orang, orang akan kasih kepada kita. Sabdaan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu hinggalah ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Makna kata kat sini, baginda Rasulullah SAW nak tekankan kepada kita, mestilah kita ni mengasihi kepada saudara kita seperti mana kita kasih kepada diri kita. Jangan kita risaunya kalau kita lapar, maka kita pun risau, kena begitu juga risaukan saudara kita kalau mereka ada yang kelaparan. Maka oleh itu, amalan nasihat menasihati dan ingat mengingati amat perlu dilakukan dengan penuh hikmah dan bijaksana demi mengukuhkan persaudaraan untuk membentuk kekuatan umat. Maka dalam ayat Quran Allah katakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang yang beriman. Orang yang beriman, datangnya peringatan, datangnya nasihat, maka itu satu manfaat bagi diri dia. Dia akan terima nasihat itu sebagai satu perkara manfaat untuk dia berubah ke arah yang lagi baik. Dan juga dalam ayat lain yang biasa kita baca dalam surah, dalam setiap kali kita akhir majlis, kita akan baca wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka Allah katakan demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Maka inilah konklusinya, rumusannya
jadi orang yang beriman, mestilah jadi orang yang sentiasa nasihat menasihati, yang mudah-mudahan itulah yang akan mencapai kita pada keredaan Allah